Assalamualaikum, selamat pagi. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu masih lagi ada persoalan berkenaan dengan bajet 2023 dan ini apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan di mana bajet 2023 yang dibentangkan 3 hari sebelum pembubaran Parlimen bukan satu perkara yang sia-sia atau sekadar manifesto. Sebaliknya, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menjelaskan ia adalah komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang akan dibawa semula ke Dewan Rakyat selepas pilihan raya umum ke-15 untuk dibahaskan. Saya tidak anggap bahawa pembentangan bajet itu sia-sia. Sebab bajet itu juga merupakan satu komitmen daripada Perdana Menteri apa yang akan dibawa semula ke Dewan Rakyat selepas PRU nanti. Sekiranya mandat diberikan semula kepada PM Datuk Seri Ismail Sabri. Ya. Jadi rakyat tahu bahawa inilah yang akan dibawa semula oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri bagi Barisan Nasional sekiranya mendapat mandat daripada rakyat. Jadi tak adalah sia-sia satu. Yang kedua, semua yang ada dalam pembentangan daripada Menteri Kewangan itu adalah perbelanjaan yang sudah pun diperuntukkan. Ia bukan manifesto yang berdasarkan kepada janji-janji yang tidak diperuntukkan. Itu beza antara belanjawan dengan manifesto. Manifesto adalah janji yang kita tak tahu kita nak cari duit itu daripada mana. Ataupun kita tak tahu kita nak laksanakan ataupun tidak. Kita tak pasti sama ada yang menang tu betul-betul nak laksana apa yang dicakap dalam manifesto. Itu manifesto. Belanjawan adalah benda yang sudah pun diperuntukkan. Maksudnya bila kita kata bahawa untuk Kementerian A dia akan dapat 30 bilion sebagai contoh. 30 bilion itu dah diperuntukkan, dah ada, dah buat unjuran dan akan disalurkan kepada kementerian tersebut. Kalau cakap manifesto, siapa-siapa pun boleh cakap manifesto. Kadar pengangguran negara kekal di paras 3.7% pada Ogos 2022 berbanding bulan sebelumnya, mana ia merupakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan DOSEM semalam, di mana DOSEM menyatakan bahawa bagaimanapun bilangan penganggur mencatatkan pengurangan 1.4% kepada 612,000 orang pada Ogos berbanding 620,700 orang pada bulan sebelumnya. Dan sudah tentu rakan setugas saya Nina Rozman ada perinciannya berkenaan dengan data tersebut. Nina. Baik, Haris, saya akan teruskan dengan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM merupakan kadar pengangguran yang dicatatkan setakat Ogos tahun ini. Jadi kalau anda dapat lihat di hadapan saya iaitu jumlah pengangguran mencatatkan sebanyak 612,000 dan ini adalah jumlah pengangguran yang kita dapat lihat iaitu sedikit penurunan iaitu sebanyak 3.7% dan penganggur aktif pula mencatatkan sebanyak 507.3,000 dan manakala penganggur tidak aktif adalah sebanyak 104.7,000 dan ini adalah angka-angka jumlah pengangguran yang melibatkan pengangguran aktif dan pengangguran tidak aktif. Dan apabila kita meneliti tenaga buruh pada bulan Ogos tahun ini, kita dapat lihat prestasi tenaga buruh berada dengan jumlah 16.63 juta iaitu peningkatan sebanyak 69.7%. Dan ini adalah angka yang kita dapat lihatkan setakat Ogos. Jadi bagaimana kalau kita dapat perincikan apa itu penduduk pekerja iaitu komposisi terbesar melibatkan penduduk pekerja adalah dalam kategori yang terbesar adalah pekerja sebanyak sumbangan peratus sebanyak 76%. Diikuti juga dengan pekerja sendiri, ikuti juga dengan majikan dan antara angka paling rendah adalah sebanyak 3.6% iaitu pekerja keluarga tanpa gaji. Dan Haris, apabila kita bercakap mengenai tenaga buruh iaitu tenaga buruh merupakan tunjang utama dalam gerakan ekonomi. Jadi ia begitu penting untuk kita teliti apakah cabaran atau faktor yang mempengaruhi kadar penyertaan tenaga buruh. Kerana kita mahu lihat juga apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan agar kita dapat meningkatkan lagi penyertaan tenaga buruh yang lebih berkualiti agar ia sekaligus mempertingkatkan dan memperkukuhkan lagi setiap industri yang sejajar dengan pembangunan 4 IR, Haris. Ya, Nina, sudah tentu
dalam untuk kita meneliti berkenaan dengan isu ini untuk mengulas dengan lebih lanjut. Kita akan terus bersama dengan panel Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Penganalisis Ekonomi Putra Business School. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dalam Niaga Awani. Pertama sekali, melihat kepada peningkatan tenaga buruh dari Julai iaitu 16.6 juta ke Ogos 16.63 juta. Nampaknya hanya meningkat sedikit sahaja. Kalau kita bandingkan kadar pengangguran dari segi peratusannya juga tidak berubah antara Julai dan juga Ogos tahun ini. Adakah pergerakan ini dilihat perlahan ataupun berada pada tahap yang baik dalam proses pemulihan ekonomi memandangkan banyak sektor sudah pun mula dibuka semula, Doktor? Ya, Haris dan Nina, pertama memang kita harus orang kata raikanlah apa-apa sahaja pertumbuhan positif itu adalah satu yang kata memang kita harapkan di dalam pemulihan, dalam fasa pemulihan pasca pandemik ini. Dan satu yang saya ingin menarik perhatian kalau kita lihat kadar penyertaan tenaga buruh sekarang telah menjadi 69.2%, merupakan satu kadar peratusan yang tertinggi melebihi sebelum pandemik. Sebelum pandemik pada suku tahun keempat 2019, kadar penyertaan adalah 69.1. Ini sekarang 69.2. Bermakna dari segi kadar penyertaan memang telah orang kata kembali seperti sebelum pandemik. Tetapi seperti yang Haris cakaplah, memang kita lihat tenaga buruh meningkat. Tetapi walaupun kadar pengangguran itu telah menurun kepada 3.7%, namun ia belum lagi sampai ke peringkat sebelum pandemik. Sebelum pandemik jumlah yang menganggur lebih kurang 500,000 saja. Sekarang kita masih ada lebih 642,000. Di situ ada satu persoalan je, kalau jumlah kata tenaga buruh meningkat dipacu oleh pertumbuhan ekonomi pada separuh tahun pertama ini, pertumbuhan KDK lebih kurang 69% secara purata untuk 6 bulan pertama, dan kita tahu juga volume ekspor meningkat dengan tinggi sekali, dan juga kita tahu juga harga komoditi yang tinggi seperti minyak sawit menyebabkan banyak permintaan terhadap sektor tersebut, termasuk juga sektor lain seperti hospitality, pengangkutan dan juga pembinaan. Tetapi kalau kita lihat di sini, walaupun ianya meningkat, jumlah pengangguran itu masih lagi belum rendah seperti sebelum pandemik, dan kita lihat juga banyak industri memberi keluhan kerana tidak mampu mendapatkan pekerja asing, dengan lebih banyak ada yang dianggarkan lebih kurang 1 juta lagi diperlukan untuk membantu industri. Di situ kita lihat bahawa ada perkara yang perlu diambil kira, iaitu kemungkinan kita sedang cuba pergi ke arah pemulihan, tetapi kita tidak ada mempunyai orang kata pekerjaan yang sesuai untuk mereka yang sedang menganggur, atau juga apa penyelesaian terhadap kekurangan tenaga pekerja asing yang kita hadapi sekarang. Jadi Prof, kalau kita lihat pada ketika ini, kalau kita dapat lihat walaupun sepanjang negeri dia buka sektor mula pulih, kita juga harus lihat dengan keadaan di mana kita dapat lihat iaitu kos sara hidup meningkat, inflasi meningkat dengan geopolitik. Jadi apakah yang Prof boleh jelaskan antara garis ini, apakah antara cabaran besar utama dalam meningkatkan lagi penyertaan tenaga buruh? Cabaran yang utama saya lihat dari sudut majikan, pertama kita tahu tahun ini bermula 1 Mei telah diwartakan peningkatan gaji minimum daripada 1,200 kepada 1,500. Ini bermakna kos operasi, kos gaji pekerja meningkat lebih kurang 25% kalau naik daripada 1,200 ke 1,500, dan majikan menghadapi situasi yang mana tiba-tiba kos operasi meningkat. Pada masa yang sama kita lihat juga kos barangan meningkat disebabkan gangguan rantai bekalan dunia, dan kalau kita lihat juga OPR meningkat, jadi pembiayaan kewangan untuk perniagaan juga meningkat. Ini menyebabkan kos operasi secara keseluruhan meningkat, tetapi bagaimana untuk mengambil pekerja baru, sebab pekerja lama pun kalau dia tengok yang gaji minimum tu naik, pekerja yang sebelum ni gaji 1,500 pun dia akan minta juga. Oleh itu cabaran utama ialah untuk mengurangkan kos operasi melalui
efisiensi ataupun kecekapan pengendalian perniagaan itu, sama ada ke arah digitalisasi ataupun automasi, tetapi semua ini mengambil masa. Dan kalau ikutkan cara termudahlah yang majikan mahu buat ialah mengimport tenaga buruh, tetapi semasa pandemik ini kita dapatilah bahawa memang wujudlah keperluan untuk pergi ke arah industri yang lebih memerlukan pekerja kemahiran sederhana dan tinggi, tidak mahu lagi bergantung kepada orang kata sektor-sektor yang menggunakan tenaga buruh yang murah ini, kerana kita lihat negara lain sudah mula menawarkan kelebihan ini seperti Indonesia, Vietnam, dan kita tidak boleh lagi orang kata mampu menjana industri yang menggunakan tenaga buruh yang murah semata-mata. Oleh itu transisi daripada penggunaan tenaga buruh yang lebih berkemahiran, yang mengutamakan pekerja tempatan, yang meneroka industri baharu ini memang harus menjadi agenda utama, tetapi ia mengambil masa. Oleh itu kita lihat di sini walaupun statistik menunjukkan peningkatan, ianya agak sedikit orang kata perlahan berbanding dengan kehendak industri semasa tersebut. Dr. Razman menyebut berkenaan dengan isu berkenaan untuk mengambil meningkatkan kemahiran dan sebagainya. Adakah berlaku ketidakselarasan antara permintaan dan juga penawaran membabitkan tenaga buruh, di mana adakah ia menjadi lihat sebagai masalah utama, dan ataupun apa caranya untuk kita menghadapi isu seperti mismatch dan pelbagai lagi, kerana orang muda terutamanya ada kajian yang menunjukkan bahawa mereka memilih untuk baik jadi rider sahajalah daripada graduate ataupun nak sambung degree, mungkin tak sambung degree, nak kos penyambungan pembelajaran agak tinggi, kita jadi rider je lah, sebulan boleh dapat 4-5 ribu sebagai contoh. Mismatch yang berlaku, Dr. Razman. Ya, betul, memang kita akui ini adalah orang kata fenomena yang bukan saja berlaku di Malaysia tetapi di peringkat global. Orang muda dia lebih mementingkan mungkin orang kata work-life balance ataupun, tapi sebenarnya lebih kepada kebebasan untuk mendapatkan pekerjaan yang memberi pulangan yang tinggi. Tetapi kalau kita lihat ekonomi gig ni, dia bukan semua jenis pekerjaan gig ekonomi ini yang menawarkan pekerjaan tinggi selama-lamanya. Dia mungkin tinggi pada permulaan tetapi dia akan menjadi stagnan ataupun kekal. Kita tidak ada ruang untuk menambah lagi pendapatan ataupun kalau kita sebut prospek kerjaya tersebut. Walau bagaimanapun ada prospek ekonomi gig yang boleh memberi pulangan yang lebih tinggi, seperti kita negara adalah merupakan penyumbang, kalau sektor perkhidmatan ni adalah penyumbang utama dalam ekonomi negara kita. Jadi kalau kita sebut tentang perkhidmatan ni bukan setakat kerja macam hantar makanan dan sebagainya, tetapi perkhidmatan yang kita harapkan ramai rakyat kita menceburi ialah dalam bentuk peraturcaraan, dalam bentuk reka bentuk, dalam bentuk orang kata perundingan, gaya kreatif dan sebagainya. Ini yang kita boleh tawarkan dan boleh dapat pulangan lebih banyak kerana pasarannya adalah global. Ada dulu viral pemuda lepasan SPM saja tapi dia belajar coding, peraturcaraan, terus dapat gaji macam 14 ke 15 ribu. Yang ni yang kita patut wawarkan. Kalau kita mempunyai bakat, kita boleh orang kata pergi lebih jauh. Tapi sama jugalah kita lihat, saya pernah pergi melawat kilang, pergi kat restoran, mereka sanggup menawarkan gaji tinggi, tetapi pekerja tempatan kita sebenarnya dia tidak orang kata mahu semata-mata gaji yang tinggi, tetapi juga mahukan orang kata sesuatu yang lebih cenderung ke arah minat mereka. Di situ kita lihat memang peranan agensi kerajaan seperti Meranti, MDEC dan sebagainya buka lagi peluang, platform untuk mereka menawarkan skill ataupun kemahiran mereka bukan setakat semata-mata yang asas tetapi yang yang lebih kepada ekonomi baharulah, ekonomi digital. Baik, Prof, kalau kita lihat dengan isu semasa sekarang ini dengan pembubaran Parlimen dan PRU15 yang akan diadakan, jadi adakah ini akan memberi kesan terhadap pasaran tenaga buruh kita seperti usaha menarik pelaburan berkualiti sekaligus mencipta peluang pekerjaan dan perkongsian teknologi, dan adakah antara yang paling terkesan sektor awam ataupun sektor swasta yang paling terkesan daripada situasi ketika ini?
Ya, apabila parlimen telah dibubar ni, kita harap ianya dapat kata dilaksanakan dengan cepatlah pilihan raya umum itu. Kita tahu SPR akan bermesyuarat minggu depan 20 hari bulan tu untuk menetapkan tarikh. Kalau boleh kita harapkan pilihan raya semua tu dapat diselesaikan sama ada mungkin kalau boleh minggu pertama bulan November supaya belum berlaku lagi banjir besar dan sebagainya. Kalau pilihan raya dapat diadakan pada awal November tersebut dan kerajaan baru dibentuk, ianya betul-betul bergantung kepada jenis kerajaan yang berjaya dibentuk itu. Kalau kerajaan dibentuk itu merupakan satu kerajaan yang mempunyai majoriti yang tinggi dan mampu menjadi sebuah kerajaan yang stabil, maka ini akan memberi perspektif yang positif kepada pelabur dan juga peniaga. Maka ini akan mampu memastikan segala dasar di bawah rancangan Malaysia ke-12 ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan untuk tahun akan datang. Dan bajet 2023 yang dibentangkan baru-baru ini yang merupakan bajet terbesar akan dapat direalisasikan kalau kerajaan yang samalah. Tapi kalau selepas pilihan raya ini berlaku situasi yang mana tidak ada satu parti yang mendapat majoriti, maka mungkin berlaku pembentukan kerajaan campuran dan sebagainya. Ia juga boleh memberi impak juga daripada perspektif pelabur. Oleh itu saya melihat lagi cepat kita cuba selesaikan pilihan raya ini lagi bagus. Cuma risikonya kalau tidak ada kerajaan yang stabil. Itu masih lagi satu ketidaktentuan yang jadi siapa pun boleh dapat jangkakan lagi buat masa sekarang. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Penganalisis Ekonomi Putra Business School, mengulas berkenaan dengan usaha untuk meningkatkan penyertaan tenaga buruh berkualiti. Terima kasih sekali lagi.